Salah satu kritikan yang diterima tentang bajet 2023 ialah kononnya bajet ini hanya menumpukan kepada langkah-langkah jangka pendek dan mengabaikan langkah-langkah jangka panjang dalam menstruktur semula ekonomi kita. Betul ke? Bajet 2023 sebenarnya dirangka berdasarkan prinsip 3R, responsive, responsible dan reformist ataupun responsif, bertanggungjawab dan reformist. Kita perlu responsif kepada keperluan jangka pendek rakyat tetapi kita perlu juga bertanggungjawab dalam memastikan langkah-langkah yang diambil tidak memberi impak negatif kepada generasi akan datang. Oleh itu, kita perlu melaksanakan pembaharuan fiskal untuk memastikan kewangan kerajaan mampan dalam jangka panjang. Reformis pula merujuk kepada usaha untuk menstruktur semula ekonomi agar mampu mendepani sebarang krisis yang mendatang. Dalam sorotan media tentang bajet 2023, sudah tentu tumpuan diberikan kepada banyak inisiatif jangka pendek seperti bantuan keluarga Malaysia dan pelbagai bantuan lain untuk rakyat. Maklumlah, cerita pasal pembaruan jangka panjang ni tak berapa seksi tetapi hasilnya cuma dapat dilihat beberapa tahun mendatang. Bukan terus dapat macam bantuan keluarga Malaysia. Jadi, saya akan kongsikan sikit beberapa langkah reformis yang kita telah ambil setakat ini. Usaha-usaha reformis ini sebenarnya dah berjalan dalam setiap bajet yang saya bentangkan sejak 2020. Pertama, pengenalan Akta Tanggungjawab Fiskal atau FRA yang akan meningkatkan ketelusan dan accountability pengurusan fiskal negara. Ini termasuklah mempertimbang kebolehsanaan had statutory hutang tunggal ataupun single debt limit yang sebagai satu peraturan hutang baharu. Pelbagai sesi libat urus telah diadakan semenjak usaha ini diumumkan semasa bajet 2021 dan 2022 untuk memastikan penggubalan FRA yang komprehensif dan memenuhi matlamat membina semula daya tahan fiskal negara dalam menghadapi sebarang cabaran mendatang. Kedua, perluasan skop dan manfaat keselamatan sosial, terutamanya bagi mereka yang bekerja sendiri atau di dalam sektor tidak formal. Kalau sebelum ini hanya mereka yang ada kerja tetap sahaja dapat perlindungan jika berlaku kemalangan semasa bekerja, tetapi kini orang yang kerja gig atau kerja tak tetap pun akan dilindungi. Sebagai contoh, dalam bajet 2023, kerajaan akan meneruskan skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri ataupun SKSPS per keso dan akan menanggung 80% daripada nilai caruman tersebut. Ini bermakna orang bekerja sendiri seperti penghantar makanan, petani, nelayan, penggiat seni dan penjaja hanya membayar 20% sahaja. Bakinya, government tanggung. Sewaktu tahun 2020, hanya segelintir gig riders dilindungi dan setelah kerajaan menyumbang kepada caruman, kini lebih 260,000 dilindungi melalui SKSPS. Tahun hadapan, inisiatif ini akan disediakan 150 juta ringgit dan diperluas kepada mereka yang bekerja sendiri seperti pemandu teksi dan pekerja gig sektor teknologi maklumat. Dalam bajet 2021 pula, kerajaan telah menyediakan 24 juta ringgit bagi caruman penuh di bawah skim bencana pekerjaan perkeso untuk manfaat 100,000 pekerja daripada pelbagai kumpulan. Kerajaan juga terus menggalakkan pekerja sektor informal menabung untuk hari persaraan melalui caruman KWSP menerusi inisiatif iSaraan. Melalui inisiatif ini, kerajaan mencarum sebanyak 15% daripada caruman sukarela yang dibuat oleh pekerja sektor informal. Sejumlah 30 juta ringgit disediakan untuk memanfaatkan lebih 100,000 peserta sedia ada dan baru. Kita sedar dunia kini dilanda pelbagai masalah berikutan pencemaran seperti pemanasan global yang mengakibatkan bencana alam. Oleh itu, kita juga menerapkan amalan yang berteraskan konsep alam sekitar, sosial dan tabik urus atau ESG melalui syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan dana khusus oleh sektor kewangan bagi menyokong usaha syarikat PKS beralih kepada amalan rendah karbon atau berasaskan kelestarian. Contohnya, pada tahun ini, kerajaan melalui Bursa Malaysia telah memulakan usaha perwujudan pasaran karbon sukarela atau voluntary carbon market. Pelbagai langkah-langkah juga telah dimulakan bagi menggalakkan penggunaan tenaga bersih. Bajet 2023 juga turut mencadangkan pewujudan dana pelaburan lebih 1 bilion ringgit bagi menarik lebih banyak pelaburan bernilai tambah tinggi yang bakal menjana peluang pekerjaan profesional bergaji lebih tinggi dan industri-industri ini termasuk industri E&E atau elektrik dan elektronik yang merangkumi pembangunan aplikasi berasaskan teknologi frekuensi radio dan Bluetooth bagi industri otomotif, penarikan pelabur sektor E&E ke Malaysia dan pembangunan industri peranti perubatan. Antara industri berasaskan teknologi lain yang bakal mendapat peruntukan termasuk industri aeroangkasa, industri kimia, petrokimia, nanoteknologi, teknologi kesihatan atau health tech serta pembuatan pintar atau smart manufacturing.
Dalam masa yang sama, kita juga sedang giat membangunkan modal insan bagi memastikan tenaga kerja kita mampu mengisi peluang pekerjaan dalam bidang-bidang keutamaan ini. Selain itu, melalui bajet 2023, kerajaan juga bercadang untuk memperkenalkan rangka kerja baru Kerjasama Awam Swasta 3.0 atau PPP 3.0 yang akan memastikan pembangunan infrastruktur tidak akan memberi beban kewangan yang tinggi kepada kerajaan. Tetapi, seperti yang saya sebut awal tadi, hasil daripada kebanyakan inisiatif ini cuma akan dapat dilihat dalam beberapa tahun akan datang. Macam orang selalu kata, takkan semalam kahwin hari ini dah beranak. Ya? Yang penting, kita dah mula melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan Malaysia berada di landasan yang betul demi generasi akan datang.